Hai, Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan mengenai body service yang terdapat di Hospital Sungai Buloh. Grup kami terdiri daripada Muhammad, Fazlin, Syamila, Nadia dan saya sendiri Asmatun Najia. Ini saya akan menceritakan sedikit mengenai Hospital Sungai Buloh dan manakala mengenai body service akan diceritakan oleh ahli kumpulan yang lain. Seperti ramai yang mengetahui, di Malaysia, Hospital Sungai Buloh antara hospital yang mempunyai ramai doktor pakar, dan juga seperti yang kita ketahui sebelum ini, berkenaan dengan COVID, Hospital Sungai Buloh menjadi salah satu pusat untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19. Seperti yang kita tahu, body service ini adalah dibina di dalam setiap bangunan adalah bagi bertujuan untuk memberi keselesaan, kemudahan serta mengurangkan beban setiap individu dalam setiap pergerakan mereka, seperti mana dalam bangunan hospital yang mana ia memberi kemudahan untuk kita membawa pesakit di satu tempat ke suatu tempat yang lain, dan seterusnya dia mana di hospital, di bangunan hospital ini mempunyai sistem yang tersendiri yang agak berlainan di bangunan-bangunan yang lain, yang kemudian dan hal ini akan diceritakan oleh ahli kumpulan saya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Muhammad Zain. Saya akan meneruskan perbentangan bagi sistem penyaman udara. Sistem penyaman udara memainkan peranan yang penting di sesebuah hospital, bukan sahaja dengan mengekalkan keadaan iklim yang selesa dengan kawalan suhu dan kelembapan, tetapi ianya juga dengan mengekalkan persekitaran yang bersih, bebas kuman untuk menyumbang kepada kesejahteraan pesakit dan untuk mencegah penyakit berjangkit. Banyak faktor yang boleh menjadi faktor penentu bermakna reka bentuk sistem penyaman udara bagi sektor hospital mesti diambil kira beberapa ciri. Walaupun ianya penting dalam sektor lain, tetapi ianya mesti diberi perhatian khusus dalam bangunan Hospital Sungai Buloh ini. Seterusnya kita masuk kepada fungsi sistem penyaman udara. Fungsi yang pertama ialah cycle of refrigeration. Di dalam sistem penyaman udara ni, ianya berfungsi sebagai kitaran penyejukan di dalam bangunan Hospital Sungai Buloh. Kitaran penyejukan ialah kaedah yang mana untuk menyejukkan suhu pada zon yang tinggi dengan memindahkan haba daripada zon yang rendah. Dengan arti kata lain, proses untuk menjadikan sesuatu ruang itu sejuk dan tidak menyebabkan pengumpulan haba secara berlebihan di dalam sesuatu bangunan. Kitaran penyejukan ini mempunyai 4 langkah pada tekanan mala, manfaatan, pemeluapan, pengembangan dan juga penguapan. Seperti yang kita tahu, Hospital Sungai Buloh ni terletak di teras bandar tropika. Oleh itu, hospital ini memerlukan penggunaan sistem pengudaraan dan penyejukan, iaitu memerlukan penghawa dingin sebagai alat untuk mengekalkan kitaran penyejukan di dalam bangunan hospital tersebut bagi memastikan pesakit dan juga perawat berada dalam keadaan selesa. Seterusnya ialah chill water system. Chill water system ini dikenali juga sebagai pengendali udara air sejuk. Pengendali udara air sejuk ni dipasang pada setiap tingkat bangunan di Hospital Sungai Buloh. Setiap pengendali udara mempunyai kipas bekalan volume yang berubah-ubah dan menggunakan kerja saluran yang dipasang di plenum ceiling di atas setiap aras dalam bangunan hospital untuk mengeluarkan udara daripada bekalan berhawa dingin. Udara dari zon ditarik ke dalam pengendali udara apabila ianya melalui plenum ceiling terbuka dan kembali kepada bilik peralatan. Penyejuk air sejuk ini juga datangnya daripada pemeluat dipasang di ruangan di bawah tanah untuk menghantar udara air sejuk. Jadi jelaslah bahawa
Di dalam sistem penyaman udara ni, chill water system memainkan peranan yang penting untuk memastikan udara di dalam bangunan hospital Sungai Buloh itu sentiasa kekal sejuk dan selesa untuk digunakan oleh pesakit serta doktor dan juga orang lain. Berikutnya ialah centrifugal. Centrifugal boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan cara ia menyejukkan, sama ada penyejuk udara ataupun penyejuk air. Di Hospital Sungai Buloh, penyejuk air emparan yang terletak di dalam ruangan bawah tanah menggunakan kitaran penyejukan mampatan wap. Matlamat sistem ini ialah untuk menyejukkan air yang mengalir melalui paip bangunan dan seluruh sistem. Ianya mengeringkan udara di dalam struktur bangunan hospital. Bahagian pendingin menyerap haba daripada air yang mengalir. Pemeluap pula berfungsi sebagai untuk menyejukkan air bila ianya menukar haba daripada shell dan tiub kedua-dua untuk memeluapkan penyejuk di dalam cangkerang sambil menyejukkan tiub dengan air. Jadi jelaslah bahawa penyejuk air sentrifugal ini dibangunkan untuk meningkatkan keberkesanan penyejuk dan menggunakan beberapa pendasar pemanfaat dalam memastikan keselesaan pengguna di Hospital Sungai Buloh tersebut. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu chill water pump. Ianya dikenali sebagai pump air sejuk. Ianya digunakan dalam sistem penyaman udara bagi bangunan bertingkat di Hospital Sungai Buloh. Penyaman udara adalah berdasarkan presi air sejuk. Pump air sejuk adalah untuk mengedarkan air melalui paip dan penukar haba. Pump penyejuk berfungsi sebagai memindahkan air dari penyejuk kepada proses dan kembali kepada penyejuk. Pump penyejuk ini lazimnya diguna dalam untuk mencapai kecekapan tenaga yang tinggi dan boleh beroperasi secara berterusan di bangunan hospital. Jadi, chill water system ini memainkan peranan penting dalam sistem penyaman udara di hospital dalam mengekalkan suhu dan keselesaan pengguna tersebut. Bagi variable air value, ianya merupakan sistem volume udara berubah-ubah dalam bahasa Melayunya. Ianya untuk menyesuaikan jumlah udara bekalan suhu mala dalam ruang kepada permintaan penyejukan yang berubah-ubah. Setiap zon atau ruang di dalam bangunan hospital Sungai Buloh itu mempunyai unit volume udara berubah-ubahnya tersendiri, yang mana mengubah jumlah jumlah bekalan udara yang dihantar ke zon ruang ataupun bilik. Bukan itu saja, suhu mentol kering dalam persekitaran terkawal bagi iklim juga merupakan titik tetap oleh thermostat untuk mengekalkan bekalan suhu udara yang stabil. Ianya mengubah mekanisme modulisasi aliran udara di dalam unit terminal volume udara berubah-ubah kepada jumlah bekalan udara yang dihantar ke angkasa. Yang terakhir ialah air handler. Di dalam sistem penyaman udara ini adanya pengendali udara yang mana ianya terletak di bilik mekanikal khusus. Begitu juga di Hospital Sungai Buloh, adanya bilik khusus untuk menjadi kawalan udara dengan alatan yang dikenali sebagai air handler. Pengendali udara adalah untuk memastikan udara yang dikitar semula dari kawasan luar dibawa masuk ke dalam unit oleh perenam udara balik yang bergabung dengan udara yang telah diperkenalkan oleh satu set perenam yang lain. Sebelum meninggalkan pengendali udara, udara bercampur disalurkan melalui penapis, kipas bekalan dan kegelung penyejuk. Jadi, penggunaan air handler ni sangat penting di dalam sistem penyaman udara di Hospital Sungai Buloh, yang mana ianya untuk memastikan udara sentiasa segar dan selesa untuk digunakan oleh pengguna tersebut.
Itu saja daripada saya. Saya teruskan kepada pembintangan yang lain. Seterusnya, saya Nadia Zakaria 270684 akan menyambung pembintangan pada bahagian sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan adalah salah satu subsistem penting dalam bangunan selain sistem kemudahan bangunan yang lain. Pencahayaan adalah sejenis tenaga yang diperlukan untuk melihat. Cahaya boleh dipantul, diserap ataupun dibenarkan untuk bergerak melalui objek apabila ia mengenai permukaannya. Sistem ini diperlukan dalam mana-mana kawasan struktur bangunan termasuklah hospital bagi memenuhi tujuan tertentu. Sebagai contoh, kawasan ward, kawasan rawatan, bilik pemeriksaan serta bilik pembedahan masing-masing mempunyai keperluan pencahayaan yang berbeza serta memerlukan kriteria reka bentuk tertentu bagi menerangi kawasan bilik tersebut. Seterusnya, bagi sistem pencahayaan terdapat dua klasifikasi sumber iaitu cahaya semula jadi dan cahaya buatan. Kedua-dua sumber ini telah diaplikasikan pada sistem pencahayaan di Hospital Sungai Buloh. Pertama, bagi sumber cahaya semula jadi adalah sumber cahaya bukan buatan manusia yang tidak boleh dipengaruhi oleh mana-mana aktiviti manusia. Secara ringkasnya, cahaya semula jadi ialah cahaya yang dicipta secara alami seperti matahari. Terdapat tiga jenis sumber cahaya semula jadi iaitu daripada sistem suria seperti matahari, bulan dan bintang, fenomena alam seperti kilat dan letusan gunung berapi, serta organisma hidup seperti obor-obor dan kelip-kelip. Cahaya semula jadi boleh membantu anda berehat dengan meriliskan jam biologi dan meningkatkan fokus dan mewujudkan suasana yang tenang dan nyaman. Teknik ini digunakan di hospital untuk menjanakan persekitaran yang lebih santai. Dapat dilihat pada gambar ketiga, cahaya semula jadi jenis matahari menembusi cermin tingkap di wad pesakit bagi mendapatkan suasana yang tenang. Kedua merupakan lampu buatan, bermaksud lampu yang dihasilkan oleh manusia. Hari ini, pencahayaan yang disediakan oleh lampu elektrik dirujuk sebagai pencahayaan buatan. Cahaya buatan biasanya mudah disesuaikan untuk memberikan kesan pencahayaan yang diingini. Hospital Sungai Buloh adalah struktur yang besar dengan pelbagai bilik dan pencahayaan buatan. Terdapat tiga jenis lampu cahaya buatan yang digunakan di hospital. Pertama, lampu pedifiller iaitu fluorescent lamp, juga dipanggil tube pedifiller, ialah lampu nyah charge gas mercury warp tekanan rendah yang menghasilkan cahaya yang boleh dilihat melalui pedifiller. Lampu menyala kerana arus elektrik dalam gas merangsang wap merkuri yang menghasilkan cahaya ultra ungu gelombang pendek. Berbanding dengan lampu pijar, lampu pedifiller menukar tenaga elektrik kepada cahaya yang boleh digunakan dengan jauh lebih cekap. Kedua, lampu pedifiller padat compact fluorescent lamp CFL ialah lampu pedifiller yang boleh digunakan untuk menghatikan lampu pijar. Lampu ini bertujuan untuk menggantikan lampu pijar yang berkualiti rendah. Secara umum, lampu jenis ini menggunakan lebih sedikit tenaga daripada mentol pijar. CFL datang dalam pelbagai bentuk termasuk glob, bulatan, lampu lipah atau pemantul. Ketiga adalah diod pemancar cahaya, light emit diode atau LED, ialah sejenis peranti pemancar cahaya. Ia adalah sumber cahaya yang diperbuat daripada semikonduktor yang menghasilkan cahaya apabila arus elektrik melaluinya. Pencahayaan LED ini ialah teknologi pencahayaan yang berkembang pesat yang juga merupakan salah satu lampu paling cekap tenaga di pasaran pada masa kini. Klasifikasi berdasarkan fungsi dibahagikan kepada 3 bahagian. Lighting, yang pertama dikenali sebagai pencahayaan ambience, adalah sumber pencahayaan utama dalam sesuatu ruang. Cahaya ini mengeluarkan tahap kecerahan yang selesa yang mana membolehkan seseorang menggunakan dan melihat ruang mengikut fungsinya. Biasanya di hospital ia digunakan dalam persekitaran seperti ruang pejabat, lobi, kafe dan koridor. Seterusnya adalah pencahayaan tempatan atau local or specific lighting, bermaksud lekapan atau tata susun
yang memberikan pencahayaan di kawasan yang kecil. Ia digunakan untuk menerangi kawasan tertentu di mana tugas sedang dilakukan atau boleh dilakukan. Pencahayaan jenis ini akan memberikan pencahayaan pada titik strategik untuk memudahkan urusan dilakukan. Misalnya, di hospital, ia digunakan di ruang kerja seperti bilik pembedahan untuk memberikan pencahayaan maksimum semasa pembedahan. Dan yang ketiga adalah keselamatan, safety lighting. Cahaya secara am boleh ditaktifkan untuk menerangi kawasan di mana terdapat kebimbangan untuk keselamatan. Sistem dipasang untuk memberitahu kedudukan atau amaran kepada individu yang melihat. Sistem ini akan menyediakan pencahayaan sekiranya berlaku kegagalan kuasa dalam bangunan dan menyediakan pencahayaan yang mencukupi bagi membolehkan penghuni bangunan bergerak keluar dengan selamat. Kemudian, untuk slide yang ini berkaitan dengan kaedah pencahayaan. Antara kaedah pencahayaan yang boleh dilihat di kawasan Hospital Sungai Buloh ialah pencahayaan valence, pencahayaan curve dan pencahayaan soft-field. Pertama, valence lighting ialah sejenis pencahayaan tidak langsung di mana pencahayaan disembunyikan di bawah penghadang. Valence lighting menawarkan pencahayaan ke atas dan ke bawah dan selalunya dipasang dalam garisan berterusan di sepanjang dinding untuk mengurangkan bayang-bayang dan silau. Kaedah ini selesai diaplikasikan di ward untuk kegunaan pesakit pada waktu malam tanpa mengganggu pesakit lain dengan menggunakan lampu tersebut. Kedua adalah curve lighting. Ialah pencahayaan tidak langsung yang dipasang tinggi pada dinding ataupun pada tebing ceruk atau penghalang di siling. Ianya menghalalkan cahaya ke bawah dinding bersebelahan dan ke atas serta ke arah siling. Ini boleh digunakan sebagai sumber utama pencahayaan atau sebagai aksen hiasan, terutamanya untuk menarik perhatian pada siling berhias. Dan yang ketiga dan terakhir adalah soft shading, juga dikenali sebagai confuse, ialah pencahayaan yang dibina dalam seni bina ruang dan menghadapkan cahaya ke bawah untuk kesan yang lebih dramatik. Ia biasanya dipasang pada siling atau sembunyi di bawah kabinet bagi menampakkan pencahayaan yang lebih cantik dan nampak efek daripada cahaya tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nofazil Sulaiman, nombor batik 270606. Saya akan menyambung pembentangan kawan saya, iaitu sistem pencegahan kebakaran. Kebakaran boleh ditakrifkan sebagai tindak balas kimia yang berlaku apabila bahan mudah terbakar dan oksigen menyentuh sumber haba. Sistem pencegahan kebakaran ialah sistem yang dapat mencegah kebakaran daripada berlaku dan mengawal kebakaran yang telah merebak ke tahap yang tidak dapat dikawal lagi. Pada masa ini, sistem pencegahan kebakaran banyak digunakan di setiap bangunan di Malaysia. Dan menurut Undang-Undang Malaysia, setiap bangunan yang terdapat di Malaysia ini wajib untuk menggunakan sistem pencegah kebakaran. Pembangunan struktur bangunan yang semakin kompleks memerlukan pemilik untuk menekankan pengurusan keselamatan kebakaran di kedua-dua bangunan komersial dan juga pejabat. Begitu juga dengan bangunan di Hospital Sungai Buloh. Hospital ini turut diwajibkan untuk menggunakan sistem pencegah kebakaran sepenuhnya di setiap bangunan dan di setiap blok dalam bangunan tersebut. Seterusnya saya akan berkongsi berkenaan dengan kelas-kelas kebakaran. Kebakaran boleh dikelaskan dengan beberapa kategori. Kebakaran ini dikelaskan bagi tujuan memudahkan pemilihan bahan untuk memadam kebakaran tersebut. Berikut merupakan kelas-kelas kebakaran yang boleh saya kongsikan. Kelas kebakaran A ialah kebakaran yang terhasil daripada semua bahan pepejal kecuali logam. Contohnya, bahan seperti kertas, kayu, tekstil dan juga plastik. Biasanya api kelas A ini mudah
mudah berlaku dan disebabkan oleh struktur bahan tersebut sendiri. Yang seterusnya ialah kelas kebakaran B. Kebakaran kelas B ini didorong oleh nyalaan cecair seperti minyak, petrol diesel, karbon sulfat dan bahan-bahan lain yang mempunyai sifat yang sama dengan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Manakala kebakaran kelas C pula ialah kebakaran yang disebabkan oleh gas yang mudah terbakar ataupun gas cecair. Sebagai contoh, gas dipadatkan ke dalam tiub ataupun silinder seperti gas petrol, dan kebakaran kelas C ini mudah dipadam dengan buih ataupun dry powder. Kedua-dua bahan ini boleh digunakan untuk mengawal kebakaran yang melibatkan tumpahan gas cecair yang berskala kecil. Manakala untuk kebakaran kelas D, ia merupakan kebakaran yang melibatkan bahan seperti logam. Contoh bahan tersebut ialah aluminium, magnesium, kalium dan lain-lain yang bersifat logam. Untuk kebakaran kelas E pula, ia merupakan kebakaran yang disebabkan oleh percikan api dari sumber elektrik. Kebakaran jenis ini boleh berlaku di setiap bangunan, lebih-lebih lagi bangunan hospital. Hal ini disebabkan oleh hospital menggunakan tenaga elektrik yang lebih banyak berbanding bangunan-bangunan biasa. Akhir sekali, kebakaran kelas F. Kebakaran kelas F ialah api yang terhasil dari bahan memasak, iaitu minyak masak yang digunakan secara komersial. Semua hospital di negara ini mempunyai sistem penggerak kebakaran yang tersendiri, termasuklah Hospital Sungai Buloh. Tujuan utama pemasangan penggerak kebakaran adalah untuk mengesan kebakaran pada peringkat awal supaya ia dapat dicegah. Selalunya pengesan ini diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan di bahagian atas kawasan yang lebih terlindung. Seperti yang kita ketahui, api itu menghasilkan haba, asap dan juga api. Oleh itu, penggerak kebakaran ini telah direka khas untuk mengesan haba, asap, supaya penghuni di hospital ataupun penghuni di bangunan-bangunan yang lain dapat menyelamatkan diri dengan cepat. Penggerak kebakaran ini mempunyai beberapa komponen seperti panel kawalan penggerak kebakaran, pengesan asap, penggerak ataupun bel, pengesan haba, penyiar LED, pemecik air dan pelepasan pintu. Pengesan asap ialah peranti yang dipasang di tempat yang tinggi seperti siling bangunan hospital dan berfungsi untuk mengesan asap sekiranya berlaku kebakaran di dalam hospital. Loceng akan berbunyi dengan automatik sekiranya asap itu dikesan. Begitu juga dengan pemecik air. Pemecik air akan berfungsi dengan automatik jika berlaku kebakaran di dalam bangunan hospital. Yang seterusnya ialah sistem gegelong hos. Sistem gegelong hos ialah alat pemadam kebakaran yang wajib ada di dalam bangunan yang tinggi. Mengikut Undang-Undang Malaysia, setiap bangunan yang tinggi mesti mempunyai gegelong hos ini kerana bangunan yang tinggi akan menyukarkan pihak bomba untuk menyalurkan air bagi tujuan memadam kebakaran. Lazimnya, pemasangan sistem ini diletakkan di dalam bilik yang bilik akses pemadam kebakaran, lobi, koridor, tangga atau di tempat yang mudah dilihat dan mudah digunakan. Peralatan kebakaran yang terakhir disediakan di Hospital Sungai Buloh ialah alat pemadam api. Ia merupakan salah satu alat pemadam api mudah alih yang penting. Ia direka khas untuk memadam api kecil sahaja dan mempunyai pelbagai jenis seperti dry powder, karbon dioksida, buih,
dan juga air. Setiap kaki tangan hospital telah dilatih untuk menggunakan alat pemadam api ini bagi membantu memadam api yang kecil sebelum menunggu kedatangan pihak bomba. Akhir sekali, saya akan berkongsi berkenaan dengan kes kebakaran yang melibatkan bangunan hospital di Malaysia. Sistem pencegah kebakaran di hospital ini wajib diselenggara secara berkala oleh pihak berkaitan. Hal ini disebabkan oleh sistem yang tidak berfungsi tidak akan membantu untuk mengesan kebakaran di hospital. Kesan daripada kelalaian dalam menyelenggara sistem ini membawa kepada terjadinya kebakaran, dan di Malaysia terdapat banyak kes kebakaran di hospital, termasuklah Hospital Sultanah Aminah di Johor Bahru pada tahun 2016. Begitu juga dengan kejadian kebakaran yang pernah berlaku di Wad Kecemasan Hospital Umum Sarawak pada tahun 2014. Kebakaran di Hospital Umum Sarawak telah mengorbankan satu nyawa dan juga ramai pesakit yang turut terkesan seperti mengalami kesesakan nafas ataupun melecur di bahagian badan yang lain. Kebakaran di hospital dapat dikesan dengan lebih awal jika alat pencegah kebakaran ataupun sistem pencegah kebakaran berfungsi dengan baik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya adalah sistem bekalan elektrik. Sistem bekalan elektrik adalah sistem di mana elektrik dibekalkan oleh penjana dan dihantar ke kediaman, perindustrian dan pengguna pusat perdagangan di seluruh negara. Negara Syubahat TME mengambil langkah proaktif dengan memastikan bekalan elektrik stabil susulan Perintah Kawal Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020. Selain memperkukuhkan sistem bekalan elektrik hospital yang menjadi pusat perubatan bagi menangani wabak COVID-19 ini, TME turut meletakkan 79 set jana kuasa bergerak dengan pelbagai kapasiti di seluruh negara. Sistem bekalan elektrik ke hospital-hospital yang menjadi pusat perubatan bagi menangani wabak COVID-19 ini turut diperkukuhkan seperti Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur. Set jana kuasa mudah juga digerakkan dan kesemuanya berada dalam keadaan yang bersedia sekiranya ia diperlukan. Papan panel ataupun panel pemutus atau bahasa Inggerisnya adalah distribution board adalah sekomponen sebuah sistem bekalan elektrik yang mengalihkan kuasa elektrik kepada litar subsidiari yang menyediakan perlindungan fuse untuk pemutus litar untuk setiap litar dalam kepungan yang sama. Ini merupakan contoh distribution board di hospital. Ketiadaan bekalan elektrik di hospital sememangnya akan memberi kesan kepada kerja-kerja di hospital tersebut. Sebagai contoh, terdapat kejadian yang berlaku di Hospital Queen Elizabeth I yang terletak di Kota Kinabalu pada April 2022. Ia merupakan satu gangguan bekalan elektrik yang berlaku di hospital tersebut. Gangguan bekalan elektrik di HQE 1 berlaku bermula jam 11.54 pagi pada 20 April 2022 yang menyebabkan operasi di Menara Berkembang Hospital, Klinik Pakar dan bangunan perubatan lama terjejas. Hospital Queen Elizabeth I HQE 1 di sini mengalami gangguan elektrik yang telah menyebabkan sejumlah pesakit terpaksa dipindahkan ke HQE 2 yang juga terletak di Kota Kinabalu. Ketiadaan bekalan elektrik di hospital sememangnya akan memberi kesan kepada kerja-kerja di hospital tersebut. Sebagai contoh, terdapat kejadian yang berlaku di Hospital Queen Elizabeth I yang terletak di Kota Kinabalu pada April 2022. Datuk Dr. Rosani. Ia merupakan satu gangguan bekalan elektrik di hospital tersebut. Gangguan bekalan elektrik di HQE 1 berlaku bermula jam 11.58 awal daripada 20 April 2022 yang menyebabkan operasi digunakan kabel yang menjadi punca dan bangunan perubatan lama terjejas. Bekalan elektrik di Elizabeth I HQE 1 di sini mengalami gangguan elektrik yang telah menyebabkan sejumlah pesakit terpaksa dipindahkan ke HQE 2 yang juga terletak di Kota Sabah, Circuit. Akibat penutupan operasi bilik bedah itu, sebanyak 28 kes pembedahan bukan kecemasan ditangguhkan. Selain ada yang dipindahkan ke HQE 2 khususnya yang membabitkan kes-kes kecemasan. Semua fasiliti dan operasi HQE kembali berfungsi seperti biasa selepas bekalan elektrik dapat disalurkan seperti sedia kala.
Sementara itu, SDSB iaitu Sabah Electricity Sdn Bhd dalam kenyataannya berkata insiden gangguan bekalan elektrik di HQE bukanlah berpunca daripada kegagalan pihaknya atau kerosakan peralatan yang menyalurkan bekalan elektrik dari punca elektrik milik ESB, tetapi ia berpunca daripada kerosakan kabel bawah tanah milik HQE. Kes kedua pula berlaku di Hospital Sultan Ismail yang terletak di Johor. Ia mengalami gangguan bekalan elektrik pada September 2021. Tindakan awal daripada pemeriksaan yang dijalankan oleh syarikat konsensi yang mendapati circuit breaker dalam keadaan trip. Punca gangguan telah dikenal pasti dan kerja pembaikan telah dijalankan. Kerja penyambungan semula bekalan diteruskan sehingga jam 9 pagi Khamis sebelum bekalan elektrik kuasa normal disambungkan semula untuk keseluruhan lokasi pada jam 9.30 pagi. Kesan daripada bekalan elektrik terputus ini telah menyebabkan kematian seperti yang telah didakwa oleh saksi yang telah dimuat naik pada sosial media iaitu Facebook yang telah berlaku di hospital berkenaan. Walau bagaimanapun, Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ telah menafikan dakwaan tersebut yang kononnya terdapat kematian di Hospital Sultan Ismail di sini yang berpunca daripada masalah gangguan bekalan elektrik di hospital berkenaan. Kesimpulannya yang seperti mana yang diterangkan oleh ahli kumpulan saya yang mengenai boarding service di hospital ini, yang mana setiap servis itu akan memberi servis sistem itu sendiri akan memberi keselesaan, rasa nyaman kepada kaki tangan hospital dan terutamanya pesakit yang harus menerima rawatan di hospital berkenaan. Oleh itu kita dapat beri kesimpulan setiap sistem itu memainkan peranannya yang tersendiri. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.